Doktor, perlukah saya ambil vaksin COVID ni? Doktor, kalau saya nak vaksin COVID, boleh tak saya ambil Pfizer? Ataupun boleh ke saya ambil Sinovac? Tapi doktor, saya nak vaksin AstraZeneca. Boleh ke doktor? Saya ada sakit jantung. Saya makan banyak ubat doktor. Saya makan ubat cair darah, saya makan ubat kolesterol. Boleh ke saya ambil vaksin COVID ni doktor? Saya dengar vaksin Pfizer ni lagi bagus daripada Sinovac. Betul ke doktor? Banyak betul persoalan-persoalan daripada pesakit-pesakit saya. Dalam video kali ini saya akan terangkan apakah itu vaksin dan beberapa jenis vaksin yang ada di Malaysia. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Samsyul. Kepada yang baru di channel saya, jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan kepada yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang vaksin-vaksin COVID yang ada di Malaysia, saya akan terangkan apakah itu vaksin. Vaksin ini mengandungi antigen. Vaksin ini diperolehi daripada sebahagian ataupun keseluruhan daripada virus ataupun bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin ini akan merangsang badan untuk menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit ini. Apa yang anda perlu tahu, vaksin ini dapat mempercepatkan dan memudahkan badan anda untuk melawan penyakit. Vaksin yang pertama adalah vaksin Pfizer atau dikenali sebagai Comirnaty. So, vaksin ini adalah vaksin yang paling baru, teknologi yang paling canggih Itu ia menggunakan teknologi mRNA. Untuk menghasilkan mRNA ini, ia diambil daripada spike protein COVID-19. So, mRNA ini ia memerlukan medium atau transportasi So, ia menggunakan lipid nanopartikel untuk transport mRNA ini ke badan kita. mRNA ini adalah kod atau resepi di dalam badan kita supaya badan kita tahu untuk hasilkan spike protein COVID-19 ini. Selepas vaksin mRNA ini disuntik ke dalam badan kita akan mula membaca genetik kod mRNA ini dan mula menghasilkan spike protein COVID-19. Selepas spike protein ini terhasil di dalam badan kita akan mula memberi respon dan menyediakan antibodi terhadap COVID-19 tersebut. Kelebihan vaksin Pfizer ini, ia adalah senang dihasilkan dan ia mudah dihasilkan. Dan keburukannya ialah ia adalah sangat mahal disebabkan menggunakan teknologi mRNA ini. Dan ia juga sukar untuk diagihkan di luar bandar disebabkan ia memerlukan peti sejuk yang khas dan ia perlu disimpan di dalam suhu negatif 70 darjah Celsius. Untuk vaksin yang kedua adalah vaksin Sinovac. Ia dihasilkan oleh China dan ia dikenali sebagai CoronaVac. Vaksin ini menggunakan teknologi yang paling lama. Ia menggunakan teknologi inactive virus. Maknanya virus ini telah dimatikan dan akan disuntik ke dalam badan manusia untuk menghasilkan antibodi. Untuk pengetahuan anda, saintis menghasilkan virus ini atau biarkan virus ini di dalam monyet. Dan mereka menggunakan chemical untuk membunuh virus-virus ini. Dan ia dikenali sebagai beta propilactone. Walaupun virus ini dibunuh atau dimatikan dengan chemical tersebut sebelum disuntik ke dalam badan manusia, virus ini masih mengekalkan struktur asal spike protein tersebut. Spike protein ini adalah penting untuk badan kita untuk mengenal pasti virus ini dan untuk develop antibody. Dan untuk pengetahuan anda, virus ini telah dimatikan dan ia tidak akan menyakiti badan kita. Contoh teknologi ini adalah seperti rabies, polio atau hepatitis A. So, kita lihat dengan kejayaan teknologi ini dapat mengurangkan ataupun menghapuskan penyakit-penyakit tersebut. Kelebihan vaksin ini, ia boleh disimpan di dalam suhu 2 ke 8 darjah Celsius dan ia boleh diagihkan di kawasan luar bandar disebabkan tidak memerlukan peti yang khas seperti vaksin Pfizer. Dan teknologi vaksin ini adalah sangat murah. Okey, untuk vaksin yang ketiga adalah AstraZeneca. AstraZeneca ini menggunakan teknologi DNA. Lebih kurang sama juga dengan teknologi Pfizer atau dikenali sebagai viral vector vaccine. So, di mana DNA yang dihasilkan daripada spike protein COVID-19 ini
Memerlukan transporter juga seperti Pfizer, di mana ia menggunakan adenovirus daripada chimpanzee untuk transport DNA ini ke badan kita. Setelah DNA ini ditransport ke badan kita, so proses di mana badan akan menghasilkan antibody terhadap virus tersebut. Efikasi kepada vaksin ini dikatakan 62 kepada 90%. Ia adalah memadai untuk menghasilkan antibody di dalam badan kita. Ada beberapa isu yang hangat tentang AstraZeneca ini. Seperti yang anda tahu, seperti yang anda dengar, so ia boleh menyebabkan blood clot ataupun darah beku. Dan beberapa negara telah ban vaksin ini disebabkan oleh kematian daripada darah beku. Di sini saya akan terangkan sedikit tentang darah beku ini ataupun blood clot. Untuk pengetahuan anda, blood clot daripada AstraZeneca ini adalah 0.0004% sahaja banding dengan blood clot yang terjadi disebabkan oleh penyakit COVID-19 itu sendiri, iaitu 16.5%. So di sini kita perlu lihat risiko dan kebaikan vaksin ini. Sekiranya anda mendapat penyakit COVID ini, anda adalah lebih cenderung untuk mendapat blood clot daripada kesan sampingan vaksin itu sendiri. Persoalannya, vaksin mana yang lebih baik? Bagi saya, mana-mana vaksin yang percuma diberikan untuk anda adalah yang terbaik. Saya bagi contoh kepada anda. Kiranya anda di dalam kapal Titanic, dan Titanic sekarang nak karam, So, di depan anda ada beberapa pilihan. Anda ada sampan, anda ada tung-tung ataupun barang-barang yang terapung, dan anda ada iceberg. So, sekiranya sampan sudah penuh, apakah pilihan anda? So, anda tidak ada pilihan untuk menyelamatkan diri anda daripada lemas. So, anda akan grab apa yang ada di depan anda. Itu adalah vaksin COVID yang ada sekarang. Fungsinya adalah untuk mencegah dan menyelamatkan anda daripada terkena penyakit COVID yang teruk. Anda perlu tahu apakah tujuan kita untuk mengambil vaksin ini. Yang pertama adalah untuk melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengurangkan daripada kategori yang teruk kepada kategori yang ringan. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai herd immunity. Saya akan terangkan apakah itu herd immunity. Herd immunity bermaksud suatu keadaan di mana jangkitan penyakit itu tidak dapat berlaku disebabkan oleh sekumpulan ataupun keseluruhan daripada komuniti itu mendapat imunisasi. Maksudnya orang yang ada imuniti ini adalah benteng atau penghalang kepada virus COVID-19 ini untuk masuk ke dalam komuniti tersebut. Untuk mencapai herd immunity atau imuniti kelompok ini, masyarakat perlu sekurang-kurangnya 60 hingga 70% divaksinasi. Dan anda perlu ingat, walaupun anda telah divaksinasi, perlindungan daripada COVID-19 ini bukanlah serta-merta. Ia mengambil masa untuk develop antibody sekurang-kurangnya 14 hari selepas dos kedua anda divaksin. So, apa yang penting anda perlu patuh kepada SOP dan amalkan 3W dan elakkan 3S. Dan saya seru kepada anda dapatkan vaksin anda dengan kadar yang segera, kerana sekarang kerajaan telah menetapkan bahawa dalam fasa 1 dan fasa 2 anda perlu mendapatkan vaksin yang lengkap untuk melakukan aktiviti seharian seperti makan di kedai, pergi ke shopping mall dan sebagainya. So, sampai di sini saja video saya kali ini. Saya harap ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. And Apple a day keep the doctor away. Kita jaga kita. See ya.